ayat-ayat yang berkait dengan hukum harta pusaka yang menjadi sebahagian daripada keperluan masyarakat dalam kehidupan manusia. Ini adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan bahagian yang pertama daripada ayat yang dibaca ini mempunyai sebab nuzul. Sebab turunnya ayat. Supaya Al-Quran itu menjadi pengajaran yang berkesan kepada umat Islam. Maka Allah turunkan ayat dengan terlebih dahulu berlakunya sebab. Sebab yang hendak diselesaikan. Maka Allah menurunkan ayat untuk menyelesaikan masalah. Supaya pengajaran itu menjadi lebih berkesan. Ayat ini ialah ayat-ayat dalam surah An-Nisa, surah Madaniyah. Ketika adanya negara Islam dan wujudnya masyarakat yang perlu ditadbir dengan syariat Allah setelah adanya kekuatan mendirikan negara dan memerintah dengan hukum Islam yang adil. Para ulama tafsir mengatakan sebab turun ayat ini dengan berlakunya kematian seorang sahabat di kalangan Ansar, yaitu Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Aus meninggalkan isteri yang bernama Ummu Kujjah dan meninggalkan 3 anak perempuan. 3 anak perempuan, tidak ada anak lelaki. Dalam masa yang sama Aus meninggalkan 2 orang sepupu daripada pihak ayahnya, adik-beradik ayahnya. Adik-beradik lelaki ayah meninggalkan 2 anak, yakni 2 orang sepupu. Mengikut amalan di zaman jahiliah, kaum perempuan tidak boleh menerima pusaka. Termasuklah juga anak-anak yatim tidak boleh menerima pusaka. Kerana menjadi perbualan mereka dan percakapan mereka, la yu'ta illa man qatala ala zuhuril khayl wa ta'ana bir rumhi wa daraba bis sayf wa hazal ghanimah. Ini ucapan orang jahiliah. Mereka berkata tidak boleh menerima pusaka, tak boleh diberi pusaka, melainkan orang yang berperang di atas belakang kuda, yang menikam dengan tombak dan menetak dengan pedang, dan menerima harta rampasan perang. Mereka yang seperti ini saja yang layak menerima pusaka. Adapun mereka yang lemah tidak layak menerima pusaka. Ini satu hukum mengikut hawa nafsu. Sepatutnya orang yang lemah lah yang patut menerima pusaka. Tetapi kepada mereka, golongan yang lemah tak ada hak menerima pusaka. Yang kuat sudahlah kuat, boleh ambil pusaka pula. Yang lemah terus ditindas. Amalan ini berlaku dalam masyarakat jahiliah dan menjadi amalan di awal Islam yang mempengaruhi masyarakat. Lalu 2 orang sepupu datang menghadap Nabi SAW. Dalam masa yang sama, isteri kepada Aus bin Thabit, Ummu Kujjah radhiyallahu anha, datang menghadap Nabi SAW. Nak tanggung anak dengan apa? Tak ada harta. Kata 2 orang sepupu ni, tidak layak menerima pusaka malaikat mereka yang layak berperang. Ini menjadi amalan kami. Orang puan boleh buat apa? Tak ada peranan dalam masyarakat. Mereka tidak berhak menerima pusaka. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang sepupu, iaitu Suwaid dan Arfadah. Suwaid dan Arfadah radhiyallahu anhuma. 2 orang ini sahabat di kalangan Ansar. Sabda Rasulullah, insarifa hatta anzura ma yahdutsu Allahu li lahunna. Pergi kamu berdua sehingga aku dengar apa Tuhan firman. Aku nak tunggu apakah firman Tuhan berkenaan dengan mereka, berkenaan dengan anak-anak perempuan dan isteri kepada Aus bin Thabit. Sehingga Allah Ta'ala buat keputusan
Di sini menunjukkan betapa Nabi SAW mahu keputusan yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguji iman mereka dalam perkara harta benda. Sejauh mana mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا." Malaikat Jibril membawa firman Allah Ta'ala, dan firman ini dibaca kepada Nabi SAW, yang bermaksud lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Menunjukkan harta pesaka itu berlaku dengan adanya warasah, dengan adanya waris. Waris ini sama ada melalui ibu bapa kepada anak, ataupun kepada kaum kerabat yang berhak menerima pesaka, di kalangan lelaki dan di kalangan perempuan, yang akan diterangkan oleh Allah, mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathur, yaitu sama ada sebahagian, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan. Sama ada harta yang ditinggalkan sedikit ataupun banyak, tetap ada bahagian. Nasiban mafruḍa, yaitu bahagian yang telah diwajibkan. Bahagian yang telah diwajibkan, yang diwajibkan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu naklah patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengar apa dia keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditetapkan oleh Nabi SAW bagi isterinya mendapat 1/8, dan bagi ketiga-tiga orang anak kepada Aus mendapat 2/3. Hanya 1/3 saja yang dapat kepada 2 orang sepupunya, iaitu asabah, baki daripada pesaka, yang akan diterangkan dengan ayat yang kemudian.